dengan bimbingan Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti di FB Najib As-Sadok. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Mari Jeb, kita kongsikan media sosial Sinar kita. Okey Angah. Yeah. Ini saya nak sharekan satu gambar lah Angah. Okey. Saya ambil cerita pasal gambar je lah gambar Afni ni Angah. Macam dekat kedai makan tu, kalau nampak cara menu tu, ini makan steak ni. Ya. Dia panggil Western ni. Dia panggil apa, steak ke steak? Steak meh. Kan ada orang panggil Ejaan steak. dia STEAK. Steak kot. Steak kan? Kan. Kita dah biasa sebut steak. Steak tu macam apa Im? Cuma yang jadi kemuskilan ni, kita nak tahu siapa yang akan ambil gambar dia ni. Waiter kot. Ya. Budak ambil order kot. Dek, tolong dek kejap dek. Kononnya dia nak buat macam dia. Macam ada peneman lah. Betul lah Ya. Yalah, sebab lepas kita cerita pasal Tega tu, dia rasa tak boleh jadi ni. Yelah, berkawan-kawan live ni. Yelah. Berkawan-kawan. Jangan ditutup sangat pintu hati tu. Betul lah. Dia kerana kenangan silam. Jangan lah. Kadang ada orang fobia. Betul ada fobia Mungkin yang kali pertama mungkin awak jumpa orang yang bukan awak punya lah. Kata kan. Mungkin kali kedua, ketiga, memang itu jodoh awak. Usaha jangan putus. Usaha jangan putus. Jangan tu macam dah lah. Dulu aku dah pernah dipermainkan, aku serik lah apalah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak boleh rasa macam tu. Dalam hidup tak boleh contoh. Sia-sia lah kat tepi je kalau macam tu. Dah masa kita cerita pasal Afni ni. Kita tengah mendengar pula. Tapi Afni ni bagus orangnya. Baik. Bahasa tinggi. Budi bahasanya bagus. Kebetulan semalam lepak-lepak tengok TV, tengok Astro, keluar pula cerita dia berlakon. Itu tengok tu. Dia berlakon jadi polis. Nampak. Dia ni pandai juga berlakon ni. Maksudnya kebetulan kau pun tengok dia macam mana sesuatu. Tak tahu mana silap dia, kat mana lagi silap dia kan. Mana dia buat silap lah. Yelah, kita doakanlah mudah-mudahan betul-betul kan. Betul. Sedih tu bila tengok yang hari tu, gaya tu yang dia, gaya Bapak Long dia kan. Pak busu dia kat KL tu. Sebab saya faham perasaan seorang tu kan. Saya dulu pernah nak buka kan. Habis satu sinar ni saya haruk ajak teman buka kan. Ya tu. Yelah. Kesian dia. Lepas tu masa PKP buat lagi. Kesian. Apalah agaknya dia buat. Saya pagi raya kan, pagi raya untuk saya jumpa Afni ni. Saya dah masak-masak malam tu. Pagi raya mana berayau. Ingat dia macam rayau. Pagi raya tu saya hantar lontong rumah dia. Lega lah. Saya kan kita dah kan, dia kata dia tak balik. Dia orang aja semua kan. Alah kesiannya. Baguslah. Tengok bila dah macam itu, rambut tak berpotong kan. Yelah. Sabar live ni kan. Mungkin dia nak ubah watak dia tu kan. Mungkin lah. Dia nak ubah. Penampilan kot. Takut dia kecewa Im. Takut kita kena tanya juga, dia apa pasal yang dia jadi tak nak berkawan dengan orang. Betul lah. Jadi mesti ada benda yang terkesan ni. Betul-betul yang terluka ni. Saya satu isu lah boleh jadi guest. Suka tinggal live ni. Dia pun belum lagi kan dengan ijat kerja 24 jam tu belum. Jangan ingat kita lupa. Jangan lupa. Jangan. Sebab kita reward ambil. Kita reward dah settle. Benda semua berekod tu. Jangan. Kita ingat sampai bila-bila tu 24 jam tu. Jangan buat line clear. Okey, itu sikit boleh kongsikan untuk media sosial Sinar ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Momentum. Wow. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, untuk kemuskilan agama, sebentar nanti kita ada Kawan Tanya Ustaz Jawab bersama dengan Imam Muda Ashraf. Sekarang ni kita dengarkan dulu sedikit soalan. Apakah hukumnya saya menambah taklik ketika akad dan adakah syarat untuk taklik tersebut? Kita dengarkan jawapan yang sepenuhnya sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan daripada Aisyah Safura. Soalan dia, apakah hukumnya saya menambah taklik ketika akad dan adakah syarat untuk taklik tersebut? Menambah taklik ni macam mana, Mam? Okey, kita lepas solat pula dah. Lepas daripada akad nikah. Okey. Akad nikah. Sekarang ni kita ada baca taklik. Itu peraturan negara. Kalau ikut memang tak ada. Lepas akad nikah tak payah ikat dengan taklik pun. Sebenarnya benda ni tak ada sebelum ni. Tak ada. Tapi bila melihat kepada masalah ni, contohnya bila isteri ditinggalkan 4 bulan, suami tak tahu ke mana. You tak boleh buat senang. Suami saya tak balik 4 bulan. Tak tahu suami dia tersesat dalam hutan. Nak balik tak boleh. Balik tengok isteri kahwin dengan orang lain.
Tak kafras kan. Jadi benda tu nak kena jaga kan. Isteri tersesat dengan kapai ke mana ke, cari tak jumpa ke, itu jadi hukum hakam tu dia kena jaga. Akhirnya kerajaan dalam bab akad nikah ni, lepas akad nikah wajib lelaki baca taklik. Lelaki baca taklik apa? Dia menggantung dia punya talak tu. Antaranya dia cakap sekian sekiranya saya tak memberikan nafkah 4 bulan, tak meninggalkan sekian, isteri saya mengadu kepada hakim boleh buat keputusan untuk pisahkan pasangan ini. Okey, cumanya soalan yang ditanya tu, boleh tak dia tambah lafaz taklik? Betul. Okey, boleh. Okey, maksud dia tambah macam mana, Mam? Contohlah dia kata, sekiranya saya sudah bernikah dengan kamu, lepas bernikah dengan kamu ni, saya bekerja, contoh ditambah, saya bekerja lagi di kelab malam, maka terjatuhlah lafaz taklik, contoh. Terjatuhlah talak. Okey, lafaz taklik tu dia dah ikat dah. Dia dah kata dah akad dah. Jadi wanita tersebut, contohnya isteri dia, kan, selagi mana dia belum masuk kerja kedai kelab malam, tak jatuh talak. Tapi bila dia kerja saja kelab malam, automatik jatuh. Tak boleh tarik lah. Dia dah akad dah kan? Sebab itu lepas daripada akad nikah, orang baca taklik. Biasanya baca taklik yang kerajaan sediakan. Tapi kalau dia nak tambah, boleh. Hukumnya harus terpulang kepada pasangan apa kontrak yang mereka nak ikat. Cuma kena jaga-jagalah. Kita tak tahu sebelum kita kahwin kita dah nampak macam ni, lepas kahwin tengok implikasi dia besar. Ada orang kalau saya tak dibenarkan sambung belajar PhD, maka jatuhlah lafaz. Ada takut juga. Yelah. Sebab wanita pun takut lagi dia kahwin dengan suami dia tak benarkan dia belajar. Dia buatlah taklik. Itu kaedah-kaedah yang hari ni macam-macam kaedah. Kita nak cakap tak boleh pun sebab ramai orang mengaji kan, orang tahu. Boleh. Jadi persetujuan tu antara kita dengan keluarga kita lah. Dia boleh buat dengan mahkamah pun untuk kadang-kadang untuk dapatkan keputusan tu supaya tak ada lagi pertelingkahan, tak ada lagi orang mempertikaikan. Lagi suami kata saya tak pernah pun lafaz. Tak ada hitam putih. Pening kepala pula. Allah alam, saya taklah galakkan. Tak galakkan sebab kita tak tahu apa akan berlaku lepas kahwin nanti. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Internet, ikuti di FB Najib As-Sado. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Anga. Saya sampai hari ni ingat berita menarik yang awak cerita semalam tu. Cerita yang kali pertama dia nak berjumpa. Betul kata. Perempuan tu bawa 23 orang tu. Kata awak cerita dia kali pertama nak berjumpa. Kenalan daripada Facebook macam itu. Lepas tu kali pertama dia berjumpa aja. Rupanya perempuan tu bawa sampai 23 orang. Bil dia kena sampai 12,000. 12,000. Jangan sendawa lagi tu. Sendawa. Habis kalau dah makan sampai 12,000 takkan tak sendawa. Betul. Tapi jangan kata sendawa. Saya ingat masa saya dating kali pertama lah. Kenapa? Agak sendawa. Saya bercerita masa tu orang mas saya masih belajar lagi. Okey. Kau lama pula umur 19. Sekejap lagi kali pertama dating, keluar dengan bakal bapak tua. Keluar sekali. Dengan sekali. Kau tahu dia datang? Tahu lah. Kali tengah makan tu, Im. Kita masa tu tengah memang besar betul. Jadi makan memang tak tengok kiri kanan. Masuk sodok. Sekali nak sendawa kau, letak muka bawah meja tu. Kalau aku sendawa, takut dengan tombang pula nanti kan. Orang sendawa bau kentut. Tak habis tu. Tapi kau tahu aku kalau sendawa kan angin tak lepas. Kau simpan angin tak lepas. Malu aku nak kumbat kamit lah mulut aku nak tutup tu kan. Bawa batuk. Itu cerita dia tu. Meja. Trik lah tu. Yelah, Angah kalau sendawa ni, kalau dengar bunyi macam berapi tu. Ya, betul lah. Tapi itulah nak cerita pengalaman saya kali pertama. Dating kali pertama. Memang Yelah dengan bakal bapak tua, bakal mak mentua. Saya pun sama lah. Cakap saya first time pun dengan Sari tu terus pergi rumah mak bapak ni semua ada. Gentle lah kau. Yelah sebab kita tak nak, bukan nak main-main kan. Kalau betul jumpa orang tua, kita pun jumpa lah kan. Time tu nak makan, pegang sudu pun terbalik. Nak ambil kuah tu kenapa tak naik kuah ni? Terbalik je sudu. Tegur. Sebab sudu kan dia yang melengkung tu gitu kan. Melengkung tu yang kita nak cedok air bukan melengkung nak pegang. Dia terbalik macam tu. Dia terbalik tu. Dia terlangkup. Faham tak? Sudu tu faham. Kita nak cedok naikkan kuah kan. Tapi saya pegang terlangkup.
ulu dia saya pegang betul, tapi terangkut. Jadi nak kait kuah kenapa dia macam jatuh ke bawah macam siram air daun keladi tu kan. Punya permukaan tu kan. Takutnya tak naik-naik kuah. Jadi bapak mentua tanya, kenapa kau makan kering je? Itulah kuah ni tak naik-naik. Padahal nampak tu takutnya. Tak betul kamu tak apa suruh tu. Nak tunjukkan takut. Kuah tak naik ke? First time ke? Ambil kuah tak naik. Apa-apa dia soalan yang dia bagi. Mesti ada. Pasal borak tu kan. Betul. Dia tanya pasal makan lah. Sotong makan, udang makan. Cakap makan dulu tak makan sangat sebab muka jerawat dulu kan. Lepas tu dia tanya lagi pedas-pedas makan. Pedas-pedas makan favourite lah. Johor. Kalau tengah makan tak tahu apa nak start kan. Yalah betul lah. Tak ada bagi soalan macam ni ke apa. Tak ada. Tapi saya pun panik. Saya pun tu tanya dia, rumah ni nak jual? Panik tak tahu apa nak borak-borak rumah nak jual. Cantik rumah Berapa harga rumah ni? 60,000. 60,000. Allah Akbar. Memang saya ingat betul jelas tu saya cakap dengan dia. Nampak pintu tu? Aku nampak pintu. Okey, Aim punya cerita nantilah. Aim kalau nak cerita pada pertama kan panjang. Tapi cerita P.W. memang dia ingat dialog kan sampai sekarang. Terkesan sampai sekarang. Kan Mia cakap, kamu nampak pintu tu? Nampak? Dengan apa? Dengan pantas. Kan ada kan? Aduh. Evergreen lah Evergreen. Okey, jom untuk meja pagi topik kita pengalaman dating yang pertama. Mesti banyak cerita ni. Okey, jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000 bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah untuk meja bulat pagi ni topik kita pengalaman dating yang pertama. Apa cerita Akilah? Manis. So yang macam sebelum ni yang kita tengok kat Facebook tu kan viral yang pasal perempuan tu bawa 23 orang family member. Betul. Dengan saya terbalik. Saya hanya datang dengan mak saya, tapi husband saya time tu lah, sebelum tu dia bawa almost saya rasa dalam 5-7 orang juga. Siapa tu orang tu? Dia tak bawa pukul dia. Dia bawa mak, dia bawa adik-beradik dia 4 orang, dia bawa pak ngah, mak ngah. Dia bawa anak-anak dia punya family mak saudara tu lah. Macam nak merisik pula dah tapi bukannya dating dekat ni mak dia bagi pilihan. Nak makan kat kedai yang mahal ke kedai yang murah, first time macam tu. So kita macam okey lah, agaknya ni petanda kot. So kita makan kat gerai biasa je lah. Sederhana lah dia bawa semua orang. Kita expect dia dengan mak dia je. Sebab dia dengar pendapat tu macam mana, okey tak perempuan ni, dia mesti dia bawa ni orang ramai tu. Tahu tak apa, ramai gila. Nervous kot sampai tak tahu masa tu mak dia time tu. Itulah ramai sangat kan. Habis macam mana tu awak makanmu maksudnya tu yelah nak berhadapan nak berhadapan lain, nak makan lain. Macam mana? Betul. Mak tahu. Kebetulan pula gerai yang dia offer tu adalah gerai itik salai. Saya tak makan itik. La ilaha illallah. Saya orang Kelantan, jadi saya tak berapa makan masak lemak, benda-benda yang pedas-pedas ni. So saya macam okey boleh je. Okey je, tapi bila sampai itik tu macam tenganga jugalah. Yalah. Itik tengah muap. Apa itik tengah muap pula? Tenganga kata tadi. Tak, dia tenganga. Dia nak makan ke tak nak? Ingat itik tu tenganga. Kita makan ayam je sama ni. Habis takkan tak jamah sikit pun. Kata orang nak sedapkan hati orang tua kan. Jamah tu jamah lah, telan je lah. Yelah. Besar kan. Takutlah juga expectation mereka kan. Habis lepas makan itik tu ada tak balik menyudu? Pada tak biasa makan kan. Tak biasa makan, mana tahu pembawakan kan. Tak ada Tapi akhirnya ni tak lama lepas tu bertemu jodoh lah, kahwin lah. Lepas tu tak ada lah lama sangat. Tak ada lah sangat lama jugalah. Saya habis belajar apa semua.
Lepas tu barulah kami bertunang, kemudian barulah berkahwin. Tapi macam mana cara awak nak bagi apa ni, yelah, nak bagi vibe yang baik untuk mak mertua tengok awak tu, apa persepsi tu kan bila kali pertama jumpa tu. Tak ada. Adakah awak lepas dah makan tu basuh pinggan ke apa? Tak ada. Restoran kot. Ni kedai. Yelah, dia nak tunjukkan yang macam ni aku boleh jaga anak. Baik dia cakap menu tu dia yang masak. Tak ada. Cuma waktu first time jumpa tu kita pakai baju elok lah. First impression lah. Penting. Yelah. Tapi kan panas kan. Masa kat Tak apalah pengalaman pertama awak. Pertama lah. Nasib lah kahwin. Kalau tak kahwin tak tahu. Yelah. Habis dah kahwin-kahwin ni pernah tak cerita dengan mak mertua dulu macam mana jumpa dulu? Tak ada. Tak berani. Tak pun malu lagi. Masih lagi. Berapa anak dah tu? Kalau dia dengar ni, aduh lah. Berapa anak dah? Nak bagi nama betul. Alhamdulillah 2 orang dah sepasang. Alhamdulillah. Habis dah pandai tak makan lauk-lauk lemak, lauk-lauk pedas ni? Apa dia? Dah pandai tak makan lauk-lauk lemak, lauk-lauk pedas ni? Masa tak boleh terima, especially kalau macam husband saya suka makan yang lemak tu, saya memang tak boleh terima. Masih ada lagi Maksudnya awak boleh terima dia tapi makanan tu tak boleh terima. Terima dia, makanan belum lagi. Belum lagi lah. Tekak lah. Yelah. Terima kasih Akila. Terima bahagia ya. Akila kalau nak belajar makan pedas, awal-awal ni makan Twisty BBQ. Untuk awal-awal ni nak belajar makan pedas. Kau sebut brand semua. Okey, jom. Dia kopok memang semua tweeties kan dia ni. Yelah, dia kopok semua tweeties. Apa juga betul bunyi dia. Biasa macam tu. Okey, jom. Dulu nak beli susah, tak ada duit. Yelah. Ya, pengalaman kita pagi ni, topik kita pagi ni pengalaman dating yang pertama. 0395432000 atau WhatsApp talian sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Okey, untuk main julak pagi ni topik kita pengalaman dating yang pertama. Apa cerita Encik Eddie? Okey, saya nak kongsikan pengalaman first date saya. Yang saya rasa benda ni saya akan ingat sampai bila, dan orang tu dah jadi isteri saya dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa cerita dia? Saya jumpa dia ni masa buat show kerja kahwin kat rumah adik dia. Saya freelance DJ. Suara cakap laju je. So saya jumpa dia masa saya buat show adik dia kahwin. Saya usah dia lah. So dia cakap kalau nak kenal bagi tahu dengan orang tua. So malam tu malam tu juga jumpa orang tua. Gelojoh betul awak sebab saya tak akan buang. Betul lah tu. Takut orang lain dia ambil orang pula kan. So orang tua dia cakap apa, payment tak bayar lagi ke, dia kata. Dia kata bukan pasal payment lagi, sebab saya datang ni anak pakcik cabar saya. So saya berjumpa dengan pakcik, bawa dia keluar. So saya pun jumpa lah. So saya bawa dia keluar sampai kat satu warung. Warung tu memang saya dah aim lama, saya nak pergi dengan orang yang istimewa. Saya bawa dia. Baru separuh makan ni Jeb, dia muka dah lain. Kenapa? Tercekik? Sana tak kena pusing, sini tak kena. Rupanya dia kata, saya sebenarnya sakit perut, saya tak Alamak. Itu hukum malam tu. Dalam masa tu 80% saya nak jadikan hubungan saya tinggal 40% dah. Aduh. Timbang balik, saya cakap, dia jujur. Betul. Dia jujur. Walaupun benda tu tak semua perempuan boleh luahkan dalam betul. Nak kontrol ayu apa semua kan. Kontrol ayu kan. Saya solvekan problem tu. Saya tinggalkan makanan saya cepat-cepat. Dia gentleman man kan. Okey, saya cakap dengan dia, okey tak apa, saya tak makan, saya tak habiskan makan sebagai waiter. Kira dia pun baru 2-3 sudu. Saya terus pergi, sebab dekat restoran tu tak ada toilet. Dia kata tengah renovate. Macam-macam hal dia. Kau betul-betul sebab kan. Sebab tu ni dia tak buang sesuatu. Dah belum. Yelah. Dia tak berdiri dalam kereta. Dan dia lepaskan apa yang perlu. Dan selepas tu dia kata dia berterima kasih dan dia rasa malu sangat. Alah nak malu apalah. Benda memang keluar. Sweet tu. Atas apa yang dibuat tu, saya rasa saya nak tambahkan percentage saya untuk betul lah tu. Baik. Maksudnya dia jujur dia. Betul ni. Tapi kena check ni. Takut yelah seat tu dah bertanah ke apa.
Okey ni. Narik cerita awak bagi ni. Narik. Kau ni betul lah. Awak bagi semua. Terima kasih. Terima kasih brother. Terima kasih brother. Kau ni orang rumah dengar malu. Habis semua dah cerita kan je. Ya, itulah dia. Tapi itulah pengenalan dia. Pengenalan ni bukan benda boleh direka-reka. Betul. Kalau semua nak indah tak syok juga. Tak syok lah. Itu bukan hidup kita bukan satu buku cerita. Betul lah. Buku cerita memang happy ending kan. Jujur sekali best. Kawan saya pernah cakap kalau macam sakit perut ni memang hukum alam. Dia memang tak boleh tahan. Betul lah. Dia tak boleh macam kau rancang bila ke apa ke tak ada. Kalau dia dah datang, kalau ada aircon sejuk apa lagi tak boleh tahan. Tapi tak tahu lah orang cakap dulu gulung baju. Ada orang kata gulung baju. Gulung baju supaya tak boleh tahan lah. Tapi member saya dah sampai naik kedai tetap dia dah gulung. Dia dah gulung daripada bawah sampai naik kedai. Aduh baju. Dah tengok betul lah tu. Menggeliat kat kereta. Okey, jom untuk meja lap pagi ni topik kita pengalaman dating yang pertama. 0395432000 atau WhatsApp talian senang Digi 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Internet, ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Untuk meja pula pagi ni topik kita pengalaman dating yang pertama. Silakan Nurul, apa cerita? Saya punya pengalaman masa saya belajar tau. Masa saya first dating tu, saya dengan husband saya yang sekarang ni, masa tu saya ada boyfriend lain. Oh, ya ke? Sebab yang husbandnya ni baru kawan. Yalah. Okey. Kita keluar, kita nak pergi makan kan. So, bila tengah dating, kira dating lah juga masa tu. Saya terserempak pula dengan yang first. Sudah. Tapi nasib baik, masa tu tengah jalan tau. Tengah jalan kat City Mall. So, bila tengah jalan tu, yang seorang yang husband saya sekarang ni, dia tengah sibuk tengok kedai ni. Macam nasib baiklah juga perangai lelaki ni jenis yang macam tak apa-apa nak fokus sangat. So husband saya tengah tengok kedai lain masa tu. Betul. Dia pun tak perasan saya tak ada. So saya pun dah ternampak yang first tu daripada jauh. Menyuruh. Saya pun dah ternampak yang first tu dia dengan kawan dia. So saya ternampak, saya terus pergi yang first tu. Saya pun pergi kat dia. Saya cakap buat apa di sini? Lepas tu dia kata beli barang dengan kawan dia. Awak buat apa kat sini? Saya cakap saya beli barang juga. Saya nak balik dah ni. Nantilah kita jumpa. Habis suami awak yang sekarang tu dah keluar kedai? Awak dah habis jumpa dia? Belum? Dia belum keluar kedai lagi. Dia tak ingat. Dia tak perasan saya tak ada. Dia tak perasan. Jenis macam mana? Macam tu sekali ya. Dia tak fokus Jadi saya rasa macam bagus juga attitude. Yelah. Habis suami sekarang tahu tak cerita yang ni? Tahu, saya dah cerita. Dia cerita lah. Ingat dia masih belum keluar kedai. Lamanya. Awak ni tak boleh ni berjalan kena pakai harness ni. Main hilang-hilang gitu. Harness tu kan? Macam tu. Yelah. Agaknya time tu baru berkawan dengannya. Tapi akhirnya dia pilih yang ni jugalah. Yelah. Yang ini. Pilih yang boyfriend tu lah. Okey Nurul, terima kasih banyak atas cerita awak ni Nurul ya. Nakal Okey. Tapi kalau dia mungkin dia dah berkawan, memang dah serius tu, rasa dia tak buat macam tu. Yelah. Jadi takutlah boyfriend nampak kau baru break dengan aku dah ada kawan dengan orang lain. Betul. So mungkin dia ni, tapi bila dah berkawan, dah berjumpa, dah betul-betul serius, dia pun mesti steady. Kalau takkan dia kahwin. Betul tu. Okey, kita terima kasih kepada semua yang sudah berkongsi untuk kita topik pagi ni ya. Topik kita bukan kita topik. Topik kita. Dating tu okey, boleh, tapi dah kenal hati budi, tapi jaga orang lain yang punya pesan. Kalau berdua tu ada orang ketiga. So better jaga batasan kan. Ingat orang tua selalu, jaga nama baik orang tua kan. Betul. Datang rumah je lah, gentle datang rumah. Orang tua semua ada kan. Jumpa terus. Lagi senang. Basuh-basuhkan kapet. Bukan cleaner. Okey, itu kau bersama kami bagi di sini. Menyinari hidupmu, layan je. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Kita ada Pakcik Nasi Lemak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pakcik. Apa khabar Rahim? Bye Pakcik. Alhamdulillah sihat.
Oh, terima kasih. Jaga makan pakcik. Tapi walaupun tu pakcik kurang sukan lah pakcik. Yelah, tapi masih nampak. Buat exercise sendiri lah. Yelah. Kalau kat rumah tu apa je buat exercise? Saya lagi atas treadmill je lah. Okey lah tu. Okey lah. Treadmill tu boleh dibuat macam-macam ni. Bukan saja apa lagi? Selain daripada berlari. Oh, tapi yang memang pada ahli sukan ataupun memang dah pandai sukan lah. Okey lah. Yang baru jangan. Dia bergerak tu. Meluas. Kalau beli kata orang tu memang banyak kegunaan dia. Banyak kegunaan dia lah. Sebab makan pun boleh. Dia buat macam sushi tu kan. Jangan mulut kat ujung. Oh, dia biarkan jalan. Banyak kegunaan dia. Yelah. Banyak kena beli tu. Dia macam conveyor. Jadi betul. Pakcik tadi pakcik tengok ke meja bulat pakcik? Pasal apa ya? Dating kali pertama. Oh, dating kali pertama. Makcik macam takkan alamak, malu pula nak cerita. Alah, itulah sikit. Dengan makcik dulu macam mana gayanya. Yalah, mesti ada cerita. Makcik dulu dengan makcik first dating dulu kita tengok wayang. Awal dah tengok wayang lah tengok zaman wayang. pakcik masa tu panggung ada lagi lah. Ada macam ke pakcik? Tapi zaman pakcik dulu panggung taklah selesa macam sekarang. Dulu mencangkung. Hai. Bukan pas pakcik ni. Kalau tengok wayang kan tengok lagu ayam. Kalau cerita lama-lama tu bangun kaki semut tu. Kalau cerita Hindustan memang jalan-jalan itik tu balik. Pergi jam kan. Mahal je betul tu. Masuk mahal. Berapa sen je. Oh ya ke? Posen je dulu. Dia tak sampai tahap RM1. Kalau duduk lain harga. Kalau tak tahulah, tapi memang sebab dulu memang cangkung je. Tapi memang walaupun dating pakcik tu jarak jauh. Sebab masa beli tiket tu memang tiket tu je yang ada. Jadi makcik duduk depan, belah kanan, pakcik belah kiri hujung. Alamak. Tak dapat nak borak. Tak ada berbual lah, jauh dah kan. Terpisah. Oh ya ke? Terpisah. Alamak, asyik pakcik cangkung tinggi. Jadi itu yang buatkan memang kita ingat selalu. Asalnya ingatkan ialah nak tengok sama-sama. Sama-sama lah kalau-kononnya. Terpaksa jauh dah. First dating pula tu. Tapi kalau dekat-dekat sama pun macam buruk lah pakcik masa tak borak. Yelah duduk cangkung. Okey, pakcik. Biar jauh lah. Biar jauh lah. Tidak borak cangkung. Pakcik, terima kasih untuk hari ni pakcik ya. Besok jumpa lagi pakcik. Lagi di Sinar Menyinari Hidup Mulai Yance. Dan Momentum Internet, ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Wow. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angam. Teringat masa yang PKP tu hari kan? Kan frontliners kita kalau kita tengok, ya Allah, kesiannya keadaan diorang dekat hospital dengan pakai PPE. Itu masa tu baru dalam 100 lebih setiap hari kan? Puluh 100 lebih. Ini kan pula tengoklah sampai dah 1000 lebih. dah. Lepas tu ya Allah, macam campak angka dah itulah dia pengorbanan diorang lah bukan aja yang dekat hospital, kita punya yang beruniform, yang buat roadblock, polis apa semua sebagainya. Itu semua frontliner betul. So kita memang hargai dan kita memang salute lah dengan apa yang diorang lakukan kan. Kadang kesian ni masa tengok hujan-hujan panas-panas kan. Betul. Yang buat roadblock ni kan. Betul. Mudah-mudahan Allah pemudahkanlah urusan mereka semua ni. Lepas tu kan aku boleh baca khabar itu hari sekali aku baca yang tentang doktor dan juga petugas yang bila dia buat kerja tu tak tahu mana kelas silapnya, diorang pun terkena juga COVID-19 disebabkan daripada pesakit tu kan. Tapi apa nak buat, itu sebagai petugas diorang kan. Betul. Dua risiko diorang lagi dekat tau kan. Sebab itulah kita kena main peranan, bantu. Bantu itulah maksudnya jaga penjarakan. Tak penting tak payah keluar rumah. Itu membantu lah tu. Bantulah betul. Okey, borak jalapan ni Jeb, kita nak kalau boleh Jeb, okey kita pagi di Sinar dah. Saya buat sedikit ucapan yang kita tunjukkan sokongan moral kita kepada frontliners kita. Kita wakil untuk pagi di Sinar aja. Boleh silakan. Itulah saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kan kepada semua frontliners yang bertugas bertungkul lumus untuk memastikan kita punya COVID-19 ni menjadi data semula, dia punya graf tu kan, sebab sekarang kan dah naik balik kan. Betul. Jasa anda memang tak boleh dibalas lah. Betul. Kan segala perit usaha lepas tu dengan pengorbanan dia orang memang tak ada apa yang boleh dapat membalas jasa mereka, melainkan Allah saja yang dapat membalas jasa mereka. Sebab pengorbanan dia orang dari segi sudut bila dia orang menjalankan tugas,
diorang pun takut kalau aku balik ni kan macam mana. Macam kita kan, contoh kita balik ni kan, tiba-tiba anak terus nak dokong kita nanti dulu abah belum mandi. Macam diorang lagi lah di tempat-tempat yang memang berisiko kan. Jadi mesti ada benda-benda yang diorang pun risau juga kan. Jadi kita letakkan diri kita kat situ, macam mana keadaannya. Jadi hanya doa dan kata-kata semangat yang kita dapat bagi pada diorang. Mudah-mudahan apa kebaikan yang diorang buat tu dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ganjaran ni, betul. Insya-Allah. Okey, jom untuk borak jalapan ni kita buka ruang ucapan untuk anda berikan sokongan moral kepada frontliners kita ya. Jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Asado dan Momentum Internet. Ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Untuk borak jalapan pagi ni kita buka ruangan ucapan untuk kita berikan sokongan moral kepada para frontliners kita. Silakan Kak Jamaya. Okey, kepada semua frontliner di mana sahaja berada, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana selama ni telah sejak bermulanya COVID-19 ni kita mereka ni mengawal tersebarnya wabak ni susah payah sampai tinggal anak isteri, keluarga. Terutama pada Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kita ni hari-hari mengadakan sidang media. Kita harap semoga wabak ni berakhir. Terus berakhirlah. Jamaya ada kawan-kawan yang frontliners? Ada, ramai. Adik ipar ada di HTR, HTAR kan. Kemudian sahabat saya Ana, ramai lagi lah. Kalau nak sebut pun memang tak boleh. Tak cukup. Yelah. Dia minta kita ni lah, janganlah kalau cuti-cuti ni janganlah balik kampung. Kita kena patuhi SOP yang betul. Bagus lah. Pakai tangan, pakai mask, penjarakan sosial tu. Mudah-mudahan sikit lagi berakhir lah semuanya ya. InsyaAllah. Okey Jamaya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Jamaya. Okey, sama-sama. Bye. Angah ni ada keluarga Angah yang frontliners, yang jadi frontliners? Anggota tak ada. Oh, tak ada. Tiba tak ada langsung tak ada. Oh, okey. Bomber pun tak ada. Tak ada. Kalau polis yang beruniform, tadi dia tanya kawan ke atau kenalan? Saya tanya tak kisahlah siapa je. Kalau kenalan adalah polis lah. Kawan ada polis. Mesti ada punya. Kita mesti ada punya. Betul. Okey, jom untuk borak jalapan kita buka ruangan ucapan untuk anda berikan sokongan moral kepada frontliners kita. 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Najib Asado. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Okey, untuk borak jam 8 pagi ni kita buka ruangan untuk frontliners kita. Sinari kita bagi kata-kata semangat, sokongan moral kepada frontliners kita. Dan di talian kita bersama dengan frontliners kita. Kita ada Tuan Rahmat, Inspektor Rahmat. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan. Salam. Apa khabar Tuan? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi mungkin Tuan boleh bagi kata-kata semangat, tak kira lah anggota beruniform ke, kita punya kaki tangan kesihatan ke, silakan Tuan. InsyaAllah saya percaya tak ada yang akan give up. Mereka semua dipilih. Mereka semua antara yang terbaik telah dipilih untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab ni. Saya percaya mereka semua tahu bahawa jasa dan perjuangan yang mereka buat ini adalah perjuangan yang memberi banyak jasa dan pengorbanan yang tidak ternilai. Yang dia orang buat ni adalah yang tiada, kita tak tahu nak balas macam mana. Betul. Saya percaya semua itu memerlukan sokongan daripada kita. Itu saja. Tak ada yang akan give up. Amin. Mudah-mudahan. Saya sendiri melihat anggota saya dan pegawai yang menjalankan tugas tu semuanya sanggup berjuang, sanggup bertugas mengikut masa yang orang kata tak waktu tentu. Kita tidur pun sanggup bertugas. Saya tengok tidak ada masalah. Saya tak pernah dengar ada komplain daripada diorang. Malah ada yang sanggup menawarkan diri yang nak bertugas berkhidmat di waktu yang macam ni. Alhamdulillah. Cuma selain daripada pegawai keselamatan, saya lihat bagi kita punya frontliner di kalangan anggota staf perubatan,
saya sendiri mengkagumi diorang lah. Sebenarnya perjuangan diorang tu juga amat hebat. Sebab tak ada orang yang sanggup duduk dalam pakaian PPE tu. Betul. Dengan face mask, kalau awak sendiri pakai face mask saja pun dah berpeluh, awak dah tak boleh tahan. Betul. Diorang dengan face mask, dengan shield yang cermin tu kan, plastik tu, saya sendiri respect diorang. Betul. So, saya mengharapkan agar mereka semua kuat, tabah dan teruskan berjuang. Itu bagi frontliner yang lain selain daripada polis, saya tengok ada rela, ada anggota tentera. Dan saya sendiri melihat semasa diorang menjalankan tugas sebagai frontliner yang menjalankan roadblock, saya tengok sendiri diorang sentiasa bersemangat dan suka untuk bersama-sama membantu kita menjadi frontliner untuk memastikan COVID ini tidak berleluasa. Betul. Baik. Terima kasih banyak, Tuan. Saya sangat respect diorang. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih kata saya bagi-bagi ya. Selalu kan benda ni kan. Okey, Tuan. Okey, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Itu. Itu dia. Betul lah. Yalah, kalau kita tengok kan tak ada khabar ke dekat YouTube ke dan sebagainya, tengok macam mana yang buat roadblock tengah angin, ribut dan sebagainya. Allah Akbar. Yalah kan. Dekat hospital lain pula cerita dia kan. Sekarang pula kes banyak. Dengar cerita mereka tak berhenti kan, keluar masuk pesakit kan. So kita doakan semoga dipermudahkan lah. Amin. Okey, baik, itu kita boleh kongsikan untuk borak jam 8 ya. Teruskan bersama kami bagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Internet, ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Wow. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey. Mari. Kejap lagi jam 9 kita nak kongsikan berita menarik. Nak cari sekejap. Jadi kita kongsikan lah. Berita menarik ni kadang-kadang ada yang lucu-lucu kan. Tengok Rahim. Janji menarik kan. Yang Angah ingat apa kan sepanjang kita kerja ni berita menarik? Berita menarik yang memang teringat betul lah kalau berita menarik ni. Yang mana saya ingat semalam lah. Apa tu? Cinta ni apa, dating kali pertama. Bukan itu, bukan semalam. Itu sebab Angah main cakap dulu. Bukan semalam je. Rasanya tega tu. Yelah. Semalam kita tega. Maafkan saya. Kahwin muda. Betul. Habis mana yang Angah ingat? Yang tu kita ingatkan Angah. Yang Angah ingat? Macam banyak dah berita masuk input dah. Masuk input. Sebab dia berita menarik dengan fakta menarik ni sama-sama. Lebih kurang kan. Sama naik ni. Betul. Saya ingat yang tu apa ni dekat negara luar tu. Yang mana? Negara luar mana? Itulah tu. Tapi memang kelakar tu. Ingat ni. Tapi itulah lupa. Tak ingat. Ingat balik. Macam mana? Ingat tapi lupa dia. Tapi saya tahu kat luar negara berlaku benda tu. Senang je. Okey, pastinya sekarang kita tunggu berita menarik selepas ini ya. Terus bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Pening. Dan Momentum Internet, ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Wow. Bersama kami Jeb, Rahim dan Angah. Berita menarik apa yang kita boleh kongsikan, Rahim? Okey Angah, ini berlaku di Palm Harbor, Florida. Okey. Kan saya cakap dia luar negara berita menarik mesti luar negara kan. Jadi satu keluarga dikejutkanlah apabila dia seekor kucing lah. Kucing ni makan olive dia. Biasalah kucing gunggung ular tak ada apa yang tak ada yang pelik sangat kan. Dia gunggung ular. Tapi kecil lah. Tapi ular tu kecil lah, besar kecil lah. Masuk kat ruang tamu rumah dia. Tengah dia duduk TV. Kucing tu bawa ular kan. Tapi yang menjadi menariknya sekali dia ular rupanya ular tu masih hidup lagi. Dia ambil ular tu kepala 2 lah. Alamak. Sekarang ni ular tu dah diberi kepada Institut Pemeliharaan Hidupan Liar. Ini baik tak dipatuk kucing tu je. Itulah. Agaknya dia berebut tak tahu masa satu nak patuk kan. Masa dia bercabang pada dia kan. Itulah dia. Tapi sama macam berebut awak nak cakap. Itulah. Dia apa? Orang cakap bila dah kepala otak dia ada info. Ada lain sabar je. Dia pergi tu. Selalu macam tu. Biasalah tu. Ada benda tu lah. Ada, saya ada benda tu. Tapi kucing-kucing awak tu tak dia tak dia di kepala satu.
Tak kan, maksudnya dia tak adalah macam bawa balik Pada kunci rumah je. Kunci rumah dia takut dengan benda-benda luar ni. Dia dah pampered. So bila nampak kadang kalau ada tikus pun dia tak ada macam nak tangkap nak makan. Memang mungkin lah. Tapi dia tak gigit tak apa. Dia takut. Kunci rumah. Aim kata kucing Aim buang air boleh pandai fly semua kan? Pandai fly tu. Takkan je lah. Takkan je pakai fly. Pakai fly aku dah jual lah kucing tu. Boleh buat duit tu. Dia ada beli ajar. Tak ada lah. Pakai kristal tapi lah. dia pandai lah. Tapi dia tak ada lah masa kata. Tak ada masa dah diajar kat mana tempat berak kau, kat mana tempat makan kau, kat minum kau kat mana. So dia tahu lah. Dia dah tahu Tapi satu masalah je. Kucing rumah ni andai kata dia terlepas keluar. Ke apa, tak tahu jalan balik, dia boleh mati tau. Pasal dia tak boleh nak survive, tak tahu dah cik makan sendiri. Yelah pasal dia selalu diajar dia makan. Makan semua orang bagi. Makan semua orang bagi. So dia tak boleh nak survive. Lepas tu dia bergaduh, dia kalah. Kucing kadang-kadang kucing aku curi kan. Kalau kucing luar ada, kalah dia. Berdarah-darah lah tekuk tu. Alamak, terlepas ke mana ni kan. Kadang-kadang buka pintu ke apa kan. Tapi sekarang dah takut dah nak keluar. Tengok. Yelah, dia sendiri dia rasa macam tak boleh Mengancam. Itu beza kucing rumah tu. Manjur pula tu. Okey, itu kita boleh kongsikan untuk berita menarik ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Bersama kami Jeb, Rahim dan Anga. Okey ngah. Ya. Semalam ngah, saya ada pergilah nak beli barang ngah. Kan, Iman. Kali depan mata saya Im, orang tu mesing-mesing rumput tepi jalan. Pelampung Im, kena batu. Cermin depan terpecah muka terpecah cermin kereta orang. Oi, bahaya. Rupanya kuat impact ni Ya betul. Betul. Kali orang tu saya cakap, kenapa bang? Ni mesing rumput terkena cermin dia. Memang melenting kuat dah. Pasal apa sekarang kan dia orang pakai macam kabel tie. Kabel tie tu. Kabel tie tu. Rupanya Im, kita boleh minta ganti tau Im. Kita jangan takut. Kita kalau kena macam itu, kita pergi turun, kita tanya dengan orang mesin tu sebab dia ada company dia kan. Dia boleh ni. Dia boleh minta ganti. Betul. Kan cermin depan mahal lu. Yelah. Kalau ada insurans selamat lah. Yelah. Tapi cermin depan ni awak panggil apa? Windscreen windscreen lah. Biasa pernah jadi cermin pecah. Saya tak pernah kan. Cuma time tu kita buat kereta burung. Kita nampak itu. Kali dia sudah langgar. Dia langgar cermin depan kita. Jadi yang tengok saya belakang tu kan kali hitam tu kan. Jatuh dekat saya punya badan. Jadi saya ingat burung. Sampai jatuh sampai jatuh. Kuat juga. Jadi saya ingatkan burung ni masuk macam mana boleh masuk dalam kereta kan. Rupanya yang tempat kita tengok cermin tu. Kamera tu lah. Mengelupu itu pengalaman saya lah tu kan. Macam novel mistik tau. Ya. Tapi tak reka. Betul lah, ini betul. Dia terpanjat lah kan. Burung sampai kan. Burung sampai kan. Saya ada cerita saya pasal ni. Tak apa, kita cerita nanti. Yang namanya reka kot kita. Okey, sebentar nanti kita ada fakta menarik. Tolong bersama kami pagi di Sinar. Masukkan dalam sangka. Memang betul. Memang dia tak bunyi. Memang set mirror belakang. Nak tengok belakang. Kita masukkan dalam sangka kan. Dia menyamar ke apa kan. Saya panggil. Dia tak terbang. Memang betul lah set mirror tu. Ya. Mistik lagi. Tolong bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Asado dan Momentum Internet. Capai RM10,000 pertama anda dan tarik lebih ramai pelanggan dengan bimbingan Najib Asado dan Momentum Internet. Ikuti di FB Najib Asado. Momentum. Bersama kami Jeb. Bersama kami Jeb lagi dan Anga. Okey, tu lain tu. Lain dengan terasa macam bukan saya, bukan nama saya. Okey lah tu kah? Anga ada benda tu Ada sikit lah. Esok korang boleh gelak. Aku tak menghibur. Yelah, betul tu. Okey Aim, jom kita kongsikan Nak Tahu Ambil Tahu. Nak Tahu Ambil Tahu diserikan oleh Zafisha Simply. Okey. Ada satu jenis penyakit dia mudah berasa marah kepada orang lain apabila mendengar mereka bernafas atau mengunyah makanan ada jenis makan berkicap ni. Betul. Lepas tu mendengar orang bernafas dekat sebengang kan. Ini sebenarnya diberi ini sebenarnya merupakan salah satu daripada masalah mental. Yang diberi nama misoponia. Yang masalah mental tu yang orang yang dengar tu lah. Dan penyakit itu diberi nama misoponia.
Oh, maknanya memang ada penyakit tu lah. Ada, dirimas. Aduh. Dengar nafas orang dirimas. Tapi kalau betul pula jadi ada orang memang nafas kuat. Memang dia sua-sua. Kalau makan tu garang memang dia kunyah betul. Tapi bab makan tu yang bunyi tu daripada kecil tu memang adab kita diajar macam tu kan. Kadang-kadang nak suruh member perasan. Member tak tahu dia. Tapi kalau makan berkecak-kecak tu saya pun dengar macam potong. Tak boleh lah gitu. Orang tua juga bising tu. Makan berkecap-kecap tu kan. Tapi kalau orang makan berkecap-kecap ni kan, kalau ni kita takut bukannya apa, takut menyembur ke kita kan. Sebab dia kan macam dia ngunyah bunyi macam lecak itu kan. Lecak. Dia macam pijak lecak kan. Alamak dia ni. Macam buat iklan kan. Kalau iklan makan kan memang bunyi saja bunyi kan. Sedap kan. Dia macam pengaruh iklan lah dia orang. Pengaruh iklan kuat tu. Betul. Tapi kalau kita makan ramai-ramai, bila kita dah besar dengan ramai, bila ada salah seorang dia memang jadi macam itu, kita awkward lah. Perasan tak? Pasal apa? Pasal kita memang dah dididik daripada kecil. Kalau kita makan bunyi, aku tentu je lah. Ya. Makan tak payah bunyi. Kalau kita orang kenal lah, kalau kita tak berapa nak kenal, nak tegur macam mana? Pasangkan mic. Tapi mana yang ada memang ada benda macam itu, kadang-kadang kesian makan sampai tutup dengan towel Lim. Yalah, dia tak boleh ubah lah. Dia tutup dengan towel. Nak kedapkan bunyi tu. Ya betul, dia tak nak kasih bunyi tu. Dia memang ada benda tu lah. Dia tegur pun memang bunyi. Tak boleh. Jadi dia saya tengok kadang kesian pula sampai bertutup dengan towel kan. Seorang tu tutup dengan kotak telur supaya bunyi tu tak keluar. Sound tak keluar. Kau buat dia macam studio Baik, itu sikit kita boleh kongsikan untuk fakta menarik teruskan. Ada pula yang makan ni uhai. Asal makan je uhai. Kunyah dia rasa sedap sangat. Makan je uhai. Jangan aku bengok cakap muka air tu keluar balik lah. Tutup lah. Najib As-Sadok dan Momentum Internet. Ikuti di FB Najib As-Sadok. Momentum. Wow! Bersama kami Jeb, Rahim dan Anga. Okey, kita dah sampai penghujung untuk hari ni. Aim ada apa nak di ni Aim? Ni ada nak update sikit kan. Yang terkorban dalam naas kapal Dayang Topaz tu. Sebenarnya bukan seorang lah, dah 2 orang lah. 2 orang yang terkorban dalam naas tersebut. Ini sedikit ini update yang terbaru tadi lah. Ini terbaru lah. Ini berita yang kita bacakan untuk pukul 6 tadi ya. Awal pagi tadi. Sekali lagi kita doakan semoga Allah memudahkan untuk urusan mereka semua. Amin. Untuk keluarga bangsa lah. Dah habis Habis dah. Selesai dah. Habis dah untuk hari ni. Tapi itulah besok mungkin ada yang bercuti ni itulah. Awak pernah makan kuih ketayap? Oh, jauh cerita. tak lah, boleh lah. Saya nak kongsi ni. Tanya kalau pasal masakan saya memang yang gulung hijau tu ke? Gulung hijau tu. Kita panggil kuih dadah. Ada pakai dadah. Orang Johor panggil kuih dadah. Kan biasa dalam dia kan kelapa kan. Mak saya ni tak habis-habis lagi ngidam. Dia minta saya letak serunding. Masih bungsu kelapa okey lah. Betul lah. Tapi serunding dah ada kelapa sikit, tapi dia lebih pada daging atau ayam. Tapi masih lagi ke situ okey lah. Tapi kulit jangan tebal lah. Itulah tu. Kalau kulit tebal sangat tak. Mesti dia sikit nanti. Dia biar macam ala limpih. Dia jadi kira gitu. Bau sedap. Itulah balik nak buat lah ni rumah ni. Bila rumah tengah tunggu hari je nak bersalin. Tapi dia selagi dia busuk kelapa masih boleh terima lah. Betul. Macam member saya tu, dia kuih dadah tu dia inti dia sagun. Hosh. Jadi masih kelapa. Sagun kan kelapa. Kelapa tapi labuk lah. Itu makan depan dulu. Ketuk. Wow, nak sagun tu turun ke bawah kan. Awak jumpa dia punya kertas kalau apa? Surat khabar ke kalau masih surat khabar lagi lah. Zaman lain surat khabar lagi. Kita dah jumpa yang color tu kan. Saya surat khabar lagi. Surat khabar. Dulu surat khabar. Itu yang lepas. Maknanya lain tak lama lagi lah. Apa tu? Zaman saya kulit kayu. Cengkih. Ni orang kata member bila cerita ada best dia lagi best. Dia ada. Dia kalau apa ada satu ayat tu, kalau cerita member best dia pun ada best. Apa perkataan tu? Hari tu kita berborak tau. Yelah. Kalau macam dia cerita kawan aku best.
Bukan, dia ada Dia tak nak kalah kan. Dia tak nak kalah. Dia ada hari tu kita dia yang kalau dia tengok orang cerita nak up oh dia dah kat sini, dia up lagi. Dia up lagi. Adalah perkataan Noh, lupa lah kita pernah cakap kan. Ya tu. Kita orang kalau tak respon kita mesti nak stamp. Itulah nak bagi dia respon. Kita nak cakap alamak tak cakap kalau dia masuk kan dia betul. Ada geng korang yang kau cerita tu yang tak tahan nak bercerita tu. Dia tengok orang siapa tutup mulut nak bercerita tu kan. Dia tahan je lah. Pul kena pul. Dah sebenarnya macam ni. Itu yang fakta penalti pun dia hentam tu. Dia sampai kalau kadang-kadang kita dah tak tahu nak tanya siapa, memang kena call dia lah. Jawapan tu dia ada. Walaupun kita tahu betul-betul terjangkauannya ada jawapan lah. Betul. Dia kira macam Google bergerak lah kan. Kalau kamalan nak Google, kau tanya dia je. Tapi ada satu ketika tu sampai tahap Google pun refer pada dia. Kau ni lebih advance pada aku ya. Google tanya kau siapa. Okey, kita sampai penghujung ini. Kita nak terus ucapkan terima kasih kepada flyers kita. Dan sebentar nanti ada kabar dalam Sembang Sinar. InsyaAllah besok ada rezeki kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Jangan biarkan